المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين. Sunat-sunat sebelum dalam sembahyang. Sebelum ni kita sentuh tentang rukun solat. Selesai 13 rukun. Hari ini kita masuk sunat-sunat dalam sembahyang. Dan sebelum kita masuk pada sunat-sunat dalam sembahyang ni tuan-tuan, makna sunat. Asal makna sunat ni buat dapat pahala, tinggal tak dapat apa-apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkara sunat ni tuan-tuan, selagi mana beliau mampu buat, dia akan buat. Sehinggalah masa tidak mengizinkan ataupun keadaan tidak mengizinkan, baru dia tinggal. Berbeza dengan fahaman, mungkin kita kata orang hari ni lah, mungkin yang benda-benda sunat ni dianggap sebagai perkara yang kalau ada masa dan kalau ada kerajinan sahaja baru buat. Yang tu pemahaman yang agak tersasar daripada makna sebenar. Perkara sunat terutama dalam solat, sebab kita bincang tentang benda solat. Kalau kita bincang benda lain sama juga. Perkara yang sunat dalam solat ni tidak lain tidak bukan dia menyempurnakan kerosakan-kerosakan yang berlaku pada perkara-perkara solat yang lain. Kita mengakui solat kita tak sempurna. Kadang-kadang khusyuknya entah ke mana, kadang-kadang gerakannya tersilap, tersalah. Kita manusia. Mana-mana kesilapan, mana-mana perkara yang mengurangkan solat, maka disempurnakan dengan perkara sunat. Jadi tuan-tuan mati Allah, kalau guru saya dulu dia kata, kalau rasa pahala banyak, tak payah buatlah benda sunat ni. Itu kata kami di sekolah lah. Nak beritahu tentang kita kena menyedari yang kita ni banyak sangat kurangnya. Jadi benda-benda sunat ni janganlah tinggal. Hari ini kita masuk sunat-sunat sebelum dan dalam sembahyang. Sebelum seseorang itu masuk mengerjakan sembahyang fardu, sama ada hendak sembahyang seorang diri atau berjemaah. Dia ni nak sembahyang seorang pun sama, dia nak sembahyang berjemaah pun sama. Apa yang samanya? Yang ni yang samanya. Lebih dahulu disunatkan dua perkara. Pertama, azan. Azan ni sunat. Azan, asal azan ni tuan-tuan Allah, asalnya al-azanu huwal i'lan. Azan ni i'lan. I'lan nak beritahu waktu dah masuk. Tetapi bukan itu saja fungsi azan. Azan ni selain daripada nak beritahu waktu masuk, dia juga nak beritahu bahawasanya tak lama lagi nak solat walaupun waktu dah masuk. Sebab itulah kalau orang tengah kuliah Isyak, ada dua pilihan. Berhenti ketika azan, berhenti untuk azan, menandakan waktu masuk waktu solat, kemudian disambungkan dengan pengajian, ataupun meneruskan pengajian. Isyak 8.43, kuliah habis pukul 8.55 contoh. 8.55 tu masih sunat lagi azan. Kerana azan tu juga selain daripada nak beritahu waktu masuk, ia juga nak beritahu bahawasanya tak lama lagi nak solat. Memanggil orang di luar. Sebab tu azan ni sifatnya kena kuat. Dia kena ada, kalau waktu sekarang ni dia kena ada mic dan sound keluar, kerana dia mengiklankan orang di luar sana untuk datang ke masjid solat. Beza dengan iqamah. Iqamah tidak sunat pakai ni. Iqamah ni nak beritahu nak beri solat je dah. Dia iklan juga, tapi bukan iklan nak panggil orang luar. Azan iklan nak panggil orang luar untuk solat bersama-sama. Sama ada solat sendiri atau solat berimam, maka azan itu masih sunat. Kedua, qamat. Dan sembahyang yang bukan fardu, itu bagi sembahyang fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Sembahyang yang bukan fardu, yakni sembahyang sunat. Seperti sembahyang sunat yang dituntut berjemaah. Ada beberapa sembahyang sunat yang dituntut untuk berjemaah. Jika dikerjakan secara berjemaah, kalau sembahyang sunat tu yang dituntut berjemaah tu dia buat secara berjemaah, diseru, tidak menggunakan azan, diseru juga, tapi dengan katanya as-salatul jami'ah. Boleh dibaca as-salatu jami'ah, sama je ni.
Ataupun as-salatu jami'atan rahimakumullah. Dia bezanya ni. As-salata. Yang pertama tu barisnya as-salata jami'atun. Yang kedua as-salatu jami'atan pun boleh. Yang ketiga as-salatu jami'atun pun boleh. Yang keempat as-salata jami'atan rahimakumullah. Mana-mana ungkapan antara empat ni bolehlah digunakan untuk menyeru orang solat. Solat jenazah, solat hajat nak lakukan beramai-ramai, solat tarawih, solat tasbih, mana-mana solat yang sunat dilakukan secara berjemaah. Nak bangun solat, nak panggil orang macam mana? Hey, mari solat. Bukan tu cara dia. Untuk solat fardu ada azan dan iqamah. Azan iklan kepada orang luar, iqamah iklan kepada orang dalam masjid. Untuk solat yang bukan fardu, as-salatu jami'atun dengan sebutan-sebutan tadi. Itu cara nak panggil orang solat. Adapun selepas masuk mengerjakan sembahyang, ada beberapa sunat pula, iaitu terbahagi kepada dua bahagian. Pertama sunat ab'ad, kedua sunat hayat. Dah masuk dalam solat, ada dua jenis perkara sunat. Satu sunat ab'ad, satu sunat hayat. Di luar solat, sunat-sunat ab'ad disebut sunat muakkad. Yang ini sunat yang ditekankan untuk buat, sunat yang menghampiri hukum wajib. Sunat hay'ah disebut sebagai sunat ghairu muakkad, sunat yang tidak muakkad. Kalau masuk dalam solat, dia tak panggil dah sunat muakkad, dia panggil sunat ab'ad. Sunat ghairu muakkad dipanggil sunat hay'at. Ada kesan pada mengetahui dua perkara sunat ni, sebab meninggalkan sunat ab'ad dituntut sunat pula untuk sujud sahwi. Sunat hay'ah ataupun sunat hay'at, jamak muannas salim, sunat hay'at tidak dituntut untuk sujud sahwi. Baik. Sunat al-ba'ad 7 perkara. Tinggal 7 perkara ni, maka sunat sujud sahwi. Kalau tidak sujud sahwi, masih sah solat. Tapi solat tu tidak sempurna lah, kerana meninggalkan sunat yang berat. Yang pertama baca tasyahud awal, yang tu sunat ab'ad, bukan rukun, tu sunat ab'ad. Yang kedua selawat atas Nabi SAW, kemudian daripadanya. Kemudian daripada mana? Kemudian daripada tasyahud awal tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang tu adalah tahiyat awal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang tu bacaan selawat selepas tahiyat awal. Dua-dua tu sunat ab'ad. Yang ketiga, selawat atas Ali. Ali ni bahasa Arab, terjemah bahasa Melayu keluarga. Selawat ke atas keluarganya, kemudian daripada tasyahud akhir, bukan tasyahud awal dah. Selepas kita tasyahud akhir, maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Wa ala Ali Muhammad tu sunat ab'ad dalam solat. 3 lah. Duduknya untuk ketiga-tiga bacaan itu, duduk untuk baca perkara tersebut, sunat ab'ad. Membaca tasyahud awal, sunat ab'ad untuk duduk. Selawat atas Nabi kemudian daripada baca tahiyat awal, sunat untuk duduk. Selawat atas baginda Nabi SAW dan juga sahabat-sahabat dia dalam keadaan duduk, pada tahiyat akhir pun sunat untuk duduk. Yang keempat, membaca kunut pada rakaat yang kedua sembahyang subuh, dan pada rakaat akhir sembahyang witir malam 16 Ramadan hingga akhir bulan. 2 tempat baca kunut. Yang pertama, rakaat kedua lepas subuh tu lah. Dalam subuh lepas rukuk, i'tidal. I'tidal tu sunat kunut. Tempat kunut yang kedua adalah masa kita buat witir solat sunat tarawih.
Hari ni puasa yang ke-15, malam ni nak masuk 16. Malam tu bila kita tarawih, witirnya sunat ada apa namanya? Sunat ada kunut. Nama dia kunut. Itu sunat abad tu. Sebab tu kalau kita solat witir pada Ramadan masuk 16 sampai 30 tu, kalau kita lupa, maka disunatkan sujud sahwi tu. Dah 4 dah, dah 5 dah. Yang ke-6, selawat dan salam atas Nabi SAW dan atas keluarga, kemudian daripada kunut. Last kunut tu macam mana? Tabarak Rabbana wa ta'ala tabarakal hamdu ala ma qadait wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai tu. Wa sallallahu ala sayyidina. Tu selawat tu adalah sunat abad yang lain. Maksudnya masa kunut ada 2 sunat abad. Masa duduk tahiyat akhir ada 2 sunat abad. Duduk tu sendiri dengan lafaz selawat kepada anggota keluarga. Masa kunut tu sendiri dan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga dia, menjadi sunat abad. Kemudian berdiri untuk 2 bacaan tu. Ketika baca kunut berdiri baca kunut tu adalah sunat abad. Cukup 7 perkara. Bacaan tasyahud awal dan selawatnya sama macam tasyahud akhir. Sudah lepas dinyatakan pada rukun yang 10. Yang tu yang kita baca tu sekurang-kurang tahiyat, at-tahiyyatu lillah. Cukup. Yang kita baca ni versi panjang dengan sunat-sunatnya sekali lah. Cuma bezanya tidak ada selawat ali pada tasyahud awal ini. Seperti mana kita baca tasyahud awal, sunat bacaannya sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selawat kata Nabi tu hukumnya sunat abad. Kalau tahiyat akhir sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tu wajib baca. Selawat ke atas ali tu maka yang tu sunat abad. Bacaan kunut serta selawatnya sedemikian. Yang ni kita dah biasa hafal tuan-tuan. Saya baca sekali lalu je. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, wa astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Tentang kunut, bagi yang mengikuti perbahasan tuan-tuan tentang isu nak diam ke ataupun nak baca secara jahar. Baik, begini tuan-tuan mati Allah. Asas pada mazhab Imam Syafi'i, semua sekali ni dibaca secara jahar. Dibaca secara jahar. Sehinggalah ada ulama-ulama yang membaca kitab Muhadzab, Majmu' syarah kepada kitab Muhadzab Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Sebagai ulama mentafsirkan ketika membaca kitab tersebut disunatkan, diharuskan, diaulawiyatkan, artinya digalakkan untuk selepas bacaan fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man ihmanadih fi man tawalla wa barik li fi ma a'tat wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Fa innaka taqdi itu daripada situ disirkan, yakni dibaca secara perlahan. Timbul persoalan kenapa oleh ulama-ulama selepasnya. Sebahagian ulama menyatakan sebahagian daripada ulama telah silap mentafsir. Silap mentafsir dua bahagian ni. Sebab kita punya kunut ni dua bahagian. Bahagian yang pertama bahagian doa tu, bahagian yang kedua bahagian memuji. Dua bahagian ni ditafsir dengan yang pertama, Allahumma hdina fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Yang ni doa ni, maka sunat diaminkan. Untuk diaminkan maka perlu kepada bacaan imam yang kuat, baru boleh amin. Masuk bacaan selepas tu fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Ini bukan lagi doa. Ini adalah munajat dan juga pujian.
maka dibaca sendiri-sendiri kerana tidak perlukan kepada amin. Sebagai ulama kata tafsiran begini adalah tafsiran yang salah faham. Tetapi tak boleh kita kata salah. Kerana apa? Kerana mereka juga ada hujah. Hujah mereka ada apa? Untuk doa betul kita kongsi ramai-ramai. Tapi untuk ni kalaulah kita baca kuat sebagai imam, makmum tak baca, maka imam memuji, makmum tidak memuji Allah ketika tu, rugilah. Sebab tu dibaca secara perlahan. Maka tidak wujud kata mazhab Syafi'i, tapi baca kunut ada pula rantang perlahannya. Tak wujud tuan-tuan. Yang menuduh tu artinya sama ada niat yang jahat, ataupun dia pun tak ngaji tetapi dia mengambil kalam-kalam ulama, yang mana ulama jauh lebih sopan di dalam berbahas tentang masalah ilmu daripada orang awam. Sama juga kes Ustaz Wadi Anwar tu kan, yang 15 km tu kan, punyalah ramai orang yang telah keluar daripada adab perbahasan. Padahal perkara itu sangat khilafiyah. Rupanya selepas dia siasat, memang ada qaul yang menyatakan bahawasanya ia terdiri daripada 50,000 bata. 50,000 bata ni dengan makna bahasa Arab bina'in artinya bata. Tapi kalau dibaca dengan banna'in artinya 50,000 tukang. Mana-mana ulama baca 50,000 bina'in, 50,000 banta. Satu banta sama dengan satu kaki. 50,000 banta bersamaan dengan 15.24 km. Betul lah. Mana-mana yang baca dengan 50,000 bana'in artinya 50,000 tukang. Dia tidak menyebut tentang ketinggian, dia menyebut tentang labor pekerja yang diperlukan. Jadi tuan-tuan mati Allah, tak ada juga salahnya. Ini disiplin ilmu. Kita ambil satu ilmu, kena nampak orang salah dengan kita pergi bantai orang. Tuan-tuan mati Allah, akhlak ni akhlak yang sangat buruk dalam agama. Bilalah kita ni nak bersatu, apabila tiap-tiap perkara yang terkhilaf, maka kita ambil jalan untuk menyalahkan. Tak ada tempat Islam nak bersatu. Sedangkan pada tiap-tiap perkara khilaf ada rahmat. Belajarlah belapang dada tuan-tuan mati Allah. Dan satu perkara lagi lah, perkara-perkara khilaf ini, perkara-perkara khilafiah janganlah dibukakan sangat kepada orang awam. Sebab apa tuan-tuan mati Allah? Mereka tidak mempunyai peralatan yang cukup untuk menapis dan juga bagaimana untuk berpegang dengan hukum tersebut. Dia banyak jadi bolok daripada menyelesaikan masalah. Selesai tentang kunut. Jadi tak adalah masalah tuan-tuan mati Allah. Harap-harap dekat pucung perdana ni, putera perdana tuan-tuan, tak adalah isu tu. Isu kunut kuat, isu kunut perlahan. Harap-harap tak ada dah isu. Jadi lepas ni nak baca macam mana? Pilihlah dua-dua tu pendapat ulama belaka. Jika sembahyang berjemaah, lebih baik imam itu menukar dhamir ganti nama itu kepada jamak. Dhamir apa ni? Kata ganti nama diri. Allahumma hdini, ya Allah Tuhanku, berilah hidayah kepadaku. Allahumma hdina, ya Allah Tuhanku, ya Allah Tuhan kami, berilah hidayah kepada kami. Ni dengan na tu nama dia dhamir. Kita ni dengan na tertukar, tetapi nak bincang benda khilafiyah. Masalah juga kita. Tidaklah nak menuding jari tu, tak, bukan nak kata yang ni tak ada ilmu, nak kata ini banyak ilmu. Tidaklah, kita sedar dirilah tuan-tuan. Senang, sedar diri ni senang. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina, semua bunyi na belaka, wa qina syarra ma qadait, sampai kat situ. Lepas tu tak ada kami dah, sebab lepas tu adalah munajat dia dengan Tuhannya. Mula daripada fa'innaka hingga akhir tiada apa-apa perubahan. Kerana yang demikian itu bukan doa, hanya pujian semata-mata. Kitab ni pun tulis dibaca dengan perlahan. Tengok kitab ni sebut ni dibaca dengan perlahan, dan makmum sekali, artinya makmum pun baca perlahan. Artinya kitab idaman penuntut adalah kitab yang mengesyorkan bacaan kunut itu secara perlahan. Idaman penuntut ni tuan-tuan, mana datang asal kitab ni? Kitab ni datang asal ilmunya daripada kitab Matla'il Badrain.
Kitab Matla'il Badrin ni kitab Jawi. Datang daripada mana ilmu dia? Datang daripada dua kitab besar. Sebab tu nama dia Matla'il Badrain wa Majma'ul Bahrain. Pertemuan dua bulan dan pertemuan dua laut. Datang daripada mana? Artinya kitab Matla'il Badrin datang daripada dua kitab. Satu nama kitab tu Tufah, satu nama kitab Nihayah. Tufah ni Syekh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dan Syekh Ramli rahimahullah ta'ala. Dua ulama ni ulama yang alim dalam mazhab Syafi'i. Maknanya kalau kata kitab tu, isi kitab tu diambil dalam dan ditulis semula dalam kitab Matla'il Badrin. Kitab Matla'il Badrin tu dipermudahkan bahasanya tulis kitab Ilmu Menuntut. Artinya pendapat dalam kitab Ilmu Menuntut ni ada dalam kitab Tufah dan Nihayah. Maknanya bacaan kunut itu bolehlah dibaca secara perlahan. Tu ditulis tu. Dari itu pada wa astaghfiruka wa atubu ilaik tak payah tukar kepada jamak. Biasa orang baca wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Yang tu tak perlu tukar pada jamak. Kerana apa? Tiap-tiap makmum baca sendiri. Sama juga macam ighfirli warhamni hingga akhir. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sama juga macam membaca ighfirli artinya ampunkanlah aku, warhamni artinya rahmati daku, hingga akhir. Ketika duduk di antara dua sujud tidak dikehendaki ditukar dhamir ganti nama kepada jamak. Rabbighfirli, kita imam kena baca Rabbighfir lana ke? Tidak. Kita minta ampun untuk diri kita, makmum baca untuk diri dia. Hujah yang sama ketika wa astaghfiruka wa atubu ilaik, perlu ke baca wa nastaghfiruka tukar pada kami? Tak perlu. Imam baca untuk diri imam, makmum baca untuk diri makmum. Kerana ia dan makmum sama-sama membaca dengan tidak nyaring suara. Kan tuan-tuan kan, bila kita mengaji dalam tempoh beberapa minit je kita faham dah masalah. Dan tak ada dah timbul pergolakan. Yang dalam FB dia bukan nak mengaji tuan-tuan, dia nak tembak. Yang ni salah, yang tu salah. Sunat hay'ah pula habis. Ni 7 perkara sunat ab'ad. Sunat hay'ah pula. Sunat hay'ah ni artinya bila kita tinggal tak perlu ganti apa-apa. Tetapi tuan-tuan rahmati Allah, jangan meringan-ringankan. Saya tengok antara perkara yang dia ringankan ada banyak juga. Antaranya angkat takbir tuan-tuan. Tuan-tuan angkat takbir tak berat. Betul tak wajib pun. Dan tak perlu pun saya nak bertegah. Semua kena angkat takbir. Tak perlu. Tuan-tuan rahmati Allah, cuma kita peringatkan diri. Kita ni dosa banyak. Taubat malah. Tuntut ilmu malah. Ada banyak benda kurang kita ni tuan-tuan. Ada tempat buat pahala dan dia cukup mudah. Maka buatlah pahala. Angkat Allahu Akbar, angkat tangan tuan-tuan. Dan angkat tu angkat biar sampai pada kadar dia. Ulama tuan-tuan mati Allah, 4 mazhab, ada 3 je khilaf angkat takbir ni. Satu angkat takbir setinggi dadanya, satu angkat takbir lebih tinggi daripada telinganya, kerana kedua-duanya ada hadis. Kemudian kita tuan-tuan mazhab Syafi'i, terutama Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dicampurkan 2 hadis ni. Maka maksud Imam Nawawi ini kata sebelah atasnya menyamai paras telinga, sebelah bawahnya menyamai paras bahu tu jadi tengah-tengah tu. Imam Nawawi ni ulama yang suka mencampurkan antara 2 hadis untuk duduk di tengah-tengah. Allahu Akbar. Yang atas berada di telinga atas, yang bawah ni berada di bahunya, maka duduklah kat tengah-tengah. Inilah kesempurnaan takbir. Tetapi takbir yang mengangkat tinggi begini ada tak hadis? Ada tak ulama yang menyatakan begitu? Ada. Angkat begini ada tak? Ada. Yang tak ada ni tuan-tuan ni, tidak ada pahala bagi orang yang angkat takbir tetapi begitu je. Allahu Akbar. Yang tu tak ada tuan-tuan. Nak buat kerja pahala, maka pastikan buat dengan sempurna baru dapat pahala. Yang salah-salah perbaikilah. Dan angkat takbir sentuh telinga tu kan, yang tu tak ada tuan-tuan. Sentuh telinga tu itu tak ada. Yang adanya pada paras ni, surrender ni pada paras ni. Buatlah.
saya menyatakan buatlah. Kenapa? Kerana dia mendatangkan pahala. Solat kita banyak sangat kelompangan, tuan-tuan. Seterusnya, mengangkat tangan masa mula-mula takbiratul ihram dengan apa cara sekalipun, asalkan diangkat, dapatlah sunatnya. Tengok, angkat tangan pada ketika ucap Allahu Akbar masuk solat tu, yang tu dapat pahala, tuan-tuan. Angkat tangan je dapat pahala dah. Tetapi yang eloknya nak angkat macam mana? Kat sini tengok ulama, dia nak bagi peluang kepada kita dapat pahala. Angkat tangan masa mula-mula takbiratul ihram dengan apa cara sekalipun boleh angkat, asalkan diangkat dapat pahala sunat. Angkat begini ke tadi, angkat begini ke, semua dapat pahala sunat, apa cara sekalipun. Tetapi yang eloknya tapak tangan menghadap kiblat, bertentang dengan bahu, yang bertentang ni yang dikata mangkibai ni, ditafsirkan ulama bertentang ni begini, setengah ulama kata ditafsirkan begini. Maka Imam Nawawi kata tak tengah-tengah, kita pakai yang itulah senang. Bertentang dengan bahu dan hujung jari bertentang dengan cuping telinga, sama parah cuping telinga. Inilah ketinggian dia. Sebelah atas dan kedua dua ibu jari bertentang dengan cuping telinga. Kedua dua ibu jari ni dekat cuping telinga. Kemudian di sebelah bawah, tu yang dikata kena buka tu. Yang ni cuping telinga bawah. Kalau ukur begini, tuan. Sebab tu angkat takbir tu sunatnya dibengkokkan jari. Ukurnya begini, bukannya angkat tangan begini, ukurnya begini. Jadi angkat takbir Allah begini, macam ni, dibengkokkan sikit. Sebab jari ni nak kena, bukan nak kena saiz telinga kita. Tu saiz telinga tu, angkatnya ke depan. Allahu Akbar. Setelah habis menjawab akbar, turunkan kedua-dua tangan itu, diletak tapak tangan yang kiri ke bawah dada, atas sikit daripada pusat. Ada banyak tempat nak isi, tuan-tuan. Sunat belaka, setengah ulama kata atas dada, setengah ulama kata di bawah dada di atas pusat. Yang ni disebut dalam kitab ni, di bawah dada di atas pusat. Ada yang letak betul-betul di atas pusat, dan sebahagian kata di bawah pusat. Mana tempat yang paling baik? Semua tu sunat belaka, tuan-tuan. Turunkan kedua tangan itu, diletak tapak kanan yang kiri ke bawah dada, atas sikit daripada pusat, bertentang dengan jantung hati, mirip ke kiri, mirip sikit ke kiri. Tu tarik ke kiri tu. Sebab tu kalau pandangan daripada belakang, maka kita ni nampak macam sengit ke kiri, mirip ke kiri. Manakala tapak tangan sebelah kanan digenggangkan di atas tapak tangan yang kiri itu. Begitu. Dan boleh juga ditemukan pergelangan atas pergelangan. Ni pergelangan atas pergelangan. Begitu. Boleh juga. Dan jari-jarinya digenggamkan pada hujung lengan kiri. Ni genggam. Sebab tu bagi orang pakai baju lengan panjang, maka sunat masuk belah dalam ni untuk digenggamkan. Ni duduk ni sunat masuk ni untuk digenggamkan kan. Kemudian sengitnya sebelah kiri. Sebab itulah solat tu begitu. Sunat begitu, tuan-tuan. Letak begini sah solat, tak letak pun sah solat. Tapi nak cerita tentang dapat pahala, maka tangan letak kat tengah-tengah. Tangan ni pergelangan dengan pergelangan digenggam sebelah ni. Yang tu adalah kesempurnaan solat. Seterusnya, membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Baik, tuan-tuan rahmati Allah, doa iftitah ni antara sunat yang ada sahabat tak pernah tinggal. Jadi janganlah tinggal, tuan-tuan. Sebab dalam sebuah hadis Nabi SAW cerita tentang ni, takbiratul ihram. Satu hari Nabi solat, habis Nabi solat, Nabi pusing belakang. Nabi kata, siapa yang ada baca sesuatu sebelum Fatihah tadi angkat tangan. Nabi tanya. Semua senyap, diam. Takut, tuan-tuan, menambah-nambah sesuatu dalam solat, bid'ah, kata dia. Kemudian apa yang berlaku? Nabi sebut, tadi aku nampak langit terbuka secara keseluruhannya membawa doa tu ke sisi Allah. Bila dengar begitu, seorang sahabat angkat tangan, ya Rasulullah, aku baca tadi, baru berani nak mengaku, tuan-tuan.
Nabi pun kata, kamu baca apa tadi? Dia pun sebut Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai situ, hadis tu sampai situ. Yang kita baca tu lepas tu apa? Wajjahtu wajhiya lilladzi. Yang tu hadis lain tu tuan, tu hadis lain. Bacaan apa ni, bacaan iftitah ni ada dua hadis yang berbeza. Kita Imam Nawawi gabung dua hadis tu, tu jadi panjang tu. Jadi tuan-tuan mati Allah, Ibnu Umar dia kata, lepas aku dengar Nabi sebut begitu, aku tak pernah sekali pun tinggalkan doa iftitah ketika solat. Sebab apa tuan-tuan? Terbuka langit nak bawa doa tu. Jadi jangan tinggal, rugi. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifa musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ataupun nak baca wa ana awwalul muslimin. Dua-dua tu boleh baca belaka. Baik, habis doa iftitah. Ada 2 minit lagi tuan-tuan. Kemudian membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iaitu ta'awuz pada tiap-tiap rakaat sebelum membaca bismillahirrahmanirrahim untuk Fatihah. Bila masa nak baca a'udzubillah ni sunat baca ketika sebelum baca Quran. Ketika kita baca doa iftitah bukan Quran, dia doa. Jadi tuan-tuan tak sunat baca a'udzubillah. Sebelum baca Fatihah tu ayat Quran, sunat baca a'udzubillah. Kemudian tuan-tuan, lepas kita habis Fatihah, kita nak baca ayat Quran lagi. Yang tu tak sunat baca a'udzubillah. Sebab apa? Sebab kita ni sedang baca Quran secara bersambung. Tapi kalau kita rokok, sujud, naik rakaat kedua nak baca Fatihah semula, artinya kita baca Quran, buat perbuatan lain, nak baca Fatihah semula. Sunat semula baca a'udzubillah. Kemudian dia masih ada perincian tu tuan-tuan. Nak baca tu kaitannya dengan baca doa iftitah, tapi kita tinggal lah tuan-tuan mati Allah. Yang tu kita bahas kot masa lain lah. Kemudian sunat menyaringkan suara, nama dia jahar, baca dengan kuat. Ketika membaca Fatihah dan surah pada sembahyang subuh, 2 rakaat yang pertama sembahyang maghrib, 2 rakaat yang pertama sembahyang isyak, sembahyang Jumaat, sembahyang raya puasa, sembahyang raya haji, sembahyang gerhana bulan, sembahyang minta hujan, sembahyang tarawih, 2 rakaat sembahyang sunat tawaf yang dilakukan pada waktu malam atau waktu subuh. Yang tu semua sunat dibaca jahar. Berapa minit lagi? 2 minit lagi. Kemudian membaca dengan suara perlahan, iaitu sir, di tempat-tempat yang lain daripada yang tersebut pada iaitu pada sembahyang zuhur, sembahyang asar, sunat-sunat mengiringi waktu, rakaat yang ketiga sembahyang maghrib, 2 rakaat terakhir sembahyang isyak. Yang ni kita dah tahu dah tuan-tuan. Sembahyang gerhana matahari dan sembahyang lain. Tetapi segala sembahyang sunat mutlak yang diperbuat pada waktu malam, sunat dibaca secara sederhana antara kuat dengan perlahan. Nak buat solat hajat, nak buat solat tahajud, yang tu kuat sangat pun tidak, perlahan sangat pun tidak. Baik, yang ni saya rasa dia maklum sebab dilakukan. Benda tu dah jadi amalan. F, menyebut amin selepas habis membaca Fatihah bagi berdiri sendiri, bagi diri sendiri. Kita dah baca Fatihah, sebutan amin tu sunat, dapat pahala tuan-tuan. Sebut je lah amin. Nak sebut amin tu tuan-tuan, dia ada 4 wajah. Asal daripada wajah yang pertama adalah fi'il amar. Amana yu'minu imanan wa mu'manan fahuwa mu'minun wa dzaka mu'manun amin. Panjangkan 2 harakat amin, amin. Dah. Yang itu adalah sebutan asal. Makbulkanlah. Boleh disebut dengan 4 harakat, dengan 2 harakat. Amin. Boleh disebut dengan 4 harakat campur 4 harakat. Amin. Boleh
boleh disebut 2 campur 4. Amin. Nak sebut yang mana pun sebutlah tuan-tuan. Yang ni kita buat kesimpulannya ni ya. Kalau kita bahas lagi panjang, adalah sebab-sebab dia. Dan menyahut amin berserta dengan imam yang disebut oleh berserta amin yang disebut oleh imam. Kalau sembahyang jemaah, tanggungjawab makmum sebutan amin ketika imam sebut amin. Jangan sebut amin sebelum imam sebut amin, tak dapat pahala. Sebab menyertai amin imam tu yang sunatnya. Imam lepas baca Fatihah, dia perlu ada nafas dia sebelum sebutan amin. Lagi-lagi bagi orang yang dah berumur, waladhdallin tu mengambil nafas yang panjang. Dia perlu ambil nafas dulu, kemudian baru dia sebut amin. Kita ni cuba sekadar upaya untuk mengucap serentak dengan dia. Jangan awal dia habis waladhdallin kita terus sebut amin. Yang tu terhormati Allah, yang tu tidak ada disiplin. Ikut amin imam. Ada imam yang perlu angkat tarik nafas lepas baru disebut amin, kita ikutlah. Ada imam yang muda sikit, maka dia tak perlu sepanjang tu, tarik nafas je, waladhdallin dia pun tarik nafas amin. Kita pun ikut yang tu lah. Mana ikut kepada imam, jangan amin sendiri tuan-tuan. Kerana kat situ ada hadis Nabi SAW, barang siapa menyebut amin disertai dengan amin malaikat, maka diampun semua dosa. Sikit je benda yang tuan-tuan. Jaga bacaan amin serentak dengan amin malaikat, diampun semua dosa dia. Itu disiplin. Baik, lebih dah 2 minit tu. Azan dulu ke habis lah, kita sambung akan datang pula. Boleh kita sambung akan datang pula. Jadi kita berhenti sampai F, nanti kita sambung G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.